بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وبه نستعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ونصلي ونسلم على هذا النبي الكريم سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المؤمنون اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. Muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam sebuah hadis an Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu qala بينما النبي صلى الله عليه وسلم في حائط لبني النجار على بغلة له ونحن معه إذا حادت به فكادت تلقيه، وإذا أقبر 6 أو 5 أو 4. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يعرف أصحاب هذه الأقبر؟ فقال الرجل: أنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فمتى مات هؤلاء؟ قال: ماتوا في الإشراك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذه الأمة تبتلى في قبورها، فلولا ألا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر الذي أسمع منه. ثم أقبل علينا بوجهه فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تعوذ بالله من عذاب النار. قالوا: نعوذ بالله من عذاب النار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تعوذوا بالله من عذاب القبر. قالوا: نعوذ بالله من عذاب القبر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: تعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. قالوا: نعوذ بالله من ما ظهر منها وما بطن. قال النبي صلى الله عليه وسلم: تعوذوا بالله من فتنة الدجال. قالوا: نعوذ بالله من فتنة الدجال. أو كما قال. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Daripada Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu, kata dia, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang menunggang seekor bagal di dalam kebun korma kepunyaan Bani Najjar, kami ada bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Idza hadat bihi fakadat tulqihi. Tiba-tiba bagal yang Nabi naik itu kona, sehingga hampir-hampir Nabi sallallahu alaihi wasallam tercampak jatuh. Ini cerita. Zaid bin Thabit ni dia katibul wahyi, penulis wahyu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia cerita
Kata dia, satu hari Nabi dengan beberapa orang sahabat masing-masing naik kenderaan duk lalu dalam satu kebun kurma kepunyaan Bani Najjar. Bani Najjar ni keluarga sebelah Khadijah, keluarga sebelah isteri Nabi Khadijah. Tiba-tiba baral yang Nabi naik ni, tiba-tiba dia macam nak lompat ke tepi. Fakadat tulqihi. Zaid bin Sabit kata Nabi macam nak jatuh. Pasal baral ni lompat mengejut, Nabi macam nak jatuh. Wa idza aqburun sittah aw khamsah aw arba'ah. Kata Zaid bin Sabit, rupa-rupanya di situ ada 4 atau 5 atau 6 kubur. Di tempat yang baral Nabi nak lompat tu ada kubur di situ. Tak pasti ada 4 atau 5 atau 6 kubur. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ya'rif ashab hadhihi al-aqbur. Nabi tanya, Nabi kata, siapa yang tahu kubur siapa di sini ni? Ni kubur siapa ni yang kita duk lalu ni? Faqala rajul, ana. Satu sahabat Nabi dia kata dia tahu. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, famata mata hula. Nabi kata, depa yang 4 atau 5 atau 6 orang yang dikuburkan, yang ditanam di sini ni, depa mati bila? Bila depa mati? Depa ni siapa? Qal matu fil isyrak. Jawab sahabat tadi, setahu dia kata depa yang kubur di sini ni, depa mati dalam keadaan syirik kepada Allah. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna hadhihi al-amah tubtala fi quburiha. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata, hangpa tahu dah, semua 4 atau 5 atau 6 penghuni kubur di sini ni, depa tengah kena uji dengan Allah Subhanahu wa taala di dalam kubur mereka. Mereka ni tengah kena seksa lah ni, Nabi kata. Falaula an la tadafanu la da'autu Allah an yukum min azabil qabri allazi asma'u minhu. Kata, kalau tidak kerana hampa nantilah, aku akan minta Allah Subhanahu wa taala supaya hampa didengarkan macam mana orang yang kena azab ni duk menjerit lah ni. Allazi asma'u minhu. Nabi kata, yang aku duk dengar lah ni. Bunyi 4 atau 5 atau 6 orang kena azab dalam kubur tu, bunyi mereka kena azab tu Nabi dengar. Tapi bunyi tu dihijab oleh Allah Subhanahu wa taala, lain sahabat tak boleh dengar. Nabi kata, kalau tidak kerana hampa akan lari bila dengar benda ni, aku akan minta kepada Allah supaya Allah bagi hampa dengar apa yang aku dengar lah ni. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam beralih kepada sahabat-sahabat, Nabi kata, ta'awwazu billah min azabin nar. Nabi kata, hendaklah hampa semua minta berlindung dengan Allah daripada azab neraka. Sahabat-sahabat pun kata, na'udzubillahi min azabin nar. Dia pun kata, ya Allah, kami minta berlindung daripada azab neraka. Kemudian Nabi kata, ta'awwazu billahi min azabil qabri. Nabi kata, hendaklah hampa minta berlindung dengan Allah daripada azab kubur. Sahabat-sahabat kata, na'udzubillahi min azabil qabri. Ya Allah, kami minta berlindung daripada azab kubur. Kemudian Nabi kata, ta'awwazu billahi minal fitan ma zahara minha wa ma batan. Nabi kata, minta berlindunglah dengan Allah daripada fitnah. Sama ada fitnah itu terang ataupun tersembunyi. Sahabat kata, na'udzu billahi minal fitan ma zahara minha wa ma batan. Kami minta berlindung dengan Allah daripada fitnah, tak kira fitnah terang atau fitnah tersembunyi. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam,
Nabi kata ta'awwazu billahi min fitnatid dajjal. Nabi kata minta berlindunglah dengan Allah daripada fitnah dajjal. Sahabat kata na'udzu billahi min fitnatid dajjal. Kami minta berlindung dengan Allah daripada fitnah dajjal. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, hadis itu hadis sahih riwayat Imam Muslim. Daripada hadis ini dapat kita faham bahawa azab kubur itu wujud. Bahawa setiap orang yang dikebumikan pada setiap hari, hari-hari ada orang mati, tuan-tuan. Hari-hari ada orang mati. Cara kematian, bentuk kematian, keadaan kematian, hanya Allah yang mengetahui buat kita macam mana itu. Tapi pokok pangkalnya ialah hari-hari ada orang mati. Mati adalah permulaan kepada satu cerita panjang. Bukan mati itu penutup kepada segala cerita kita, dah. Mati itu adalah permulaan kepada satu cerita yang lebih panjang daripada cerita hidup. Maka permulaan mati itu amat penting dalam Islam. Sehingga kan banyak ayat Quran dan hadis Nabi SAW yang mai kepada kita, yang mengingatkan kita tentang betapa perlunya kita buat persediaan supaya mati itu mati elok. Di dalam sebuah hadis riwayat daripada Aisyah radhiyallahu anha, kata dia, anna yahudiyah dakhalat 'alaiha fadhakarat azqab faqalat laha a'azaki Allah min 'azabil qabr. فسألت عائشة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القبر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم عذاب القبر. قالت عائشة رضي الله عنها رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد صلى إلا تعوذ من عذاب أو ما قال في البخاري. Daripada Aisyah radhiyallahu anha, kata dia, satu perempuan Yahudi mai ke rumah dia. Aisyah cerita, satu hari satu perempuan Yahudi mai di rumah Aisyah. Perempuan Yahudi ni mai cerita dekat Aisyah tentang wujudnya azab kubur. Untuk Yahudi, kitab mereka kitab Taurat. Dalam kitab Taurat yang Allah buat turun dekat Yahudi ni, ada cerita pasal mati, ada cerita pasal azab kubur. Maka oleh kerana Taurat ni kitab yang lebih awal turun daripada Quran, Yahudi tahu dulu tentang azab kubur ni. Mai satu perempuan Yahudi rumah Aisyah radhiyallahu anha, mai cerita dekat Aisyah. Dia kata, Aisyah, hang jaga baik-baik. Kita ni bila mati dalam kubur ada satu azab disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala kalau sekiranya kita ni orang yang bermasalah. Aisyah radhiyallahu anha pada masa tu tak pernah dengar cerita pasal azab kubur. Ini pertama kali dia dengar dalam kubur ada azab, dan cerita ni perempuan Yahudi mai abang. Faqalat laha, dia kata, a'azakillahu min azabil qabri. Yahudi, perempuan Yahudi ni kata dekat Aisyah, dia kata, semoga Allah lindung hang daripada kena azab kubur. Sudah mai cerita satu benda yang Aisyah tak pernah dengar. Perempuan Yahudi ni kata pula dekat Aisyah, aku minta dekat Tuhan supaya hang selamat daripada azab kubur. Fasa'alat Aisyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an azabil qabri. Aisyah pun tunggu Nabi balik. Bila Nabi sampai rumah balik, pertama sekali dia nak tanya Nabi. Dia kata, ya Rasulullah, betul ke kita bila mati kita masuk kubur, dalam kubur ada azab? Pasal Nabi tak pernah cerita kat dia. Dia tak pernah dengar benda ni sebelum ni. Tiba-tiba satu perempuan Yahudi mai habang kat dia, doa pula supaya Allah selamatkan dia daripada azab kubur. Tak ada orang lain dia boleh tanya, melainkan Nabi lah orang yang dia patut tanya. Nabi SAW masuk aja, terus dia tanya, ya Rasulullah, betul ke kita bila mati dalam kubur ada satu azab? Faqala Rasulullah SAW, na'am azabul qabr. Nabi jawab banyak tu aja. Nabi kata, ya, azab kubur itu ada. Nabi kata. Bila Aisyah tanya, Nabi kata ada. Memang betul.
Aku tak kira siapa habaq dekat hang, tak penting siapa yang bagi tahu, yang pentingnya cerita bila mati dalam kubur itu ada azab. Itu betul. Qalat Aisyah radhiyallahu anha, "Fama ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'du shalla salatan illa ta'awwadha min azabil qabr." Kata Aisyah, lepas dah tu, tidak pernah aku tengok Nabi sallallahu alaihi wasallam tiap-tiap kali habis semayang, melainkan Nabi sallallahu alaihi wasallam minta doa kepada Allah supaya Allah selamatkan dia daripada azab kubur. Sejak daripada hari dia tanya Nabi itu, sejak pada tu dia kata tiap-tiap kali habis semayang, Nabi akan doa kepada Allah minta diselamatkan daripada azab. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, hadis itu menunjukkan bahawa cerita azab kubur ini cerita besar. Sehingga kan dia menjadi satu doa yang Nabi sentiasa tiap-tiap kali lepas semayang minta dijauhkan daripada azab kubur. Dalam sebuah hadis lain, hadis sahih riwayat Abu Daud, ada cerita kepada kita tentang orang. Dia kata, wa innal kafir fa dzakara mautah qal wa tu'adu ruhuhu fi jasadih ya'tihi malakan fayujlisani fayaqulani lahu man rabbuk fayaqul لا أدري فيقولان له ما دينك فيقول ها لا أدري فيقولان ما هذا الرجل الذي بعث فيكم فيقول الكافر لا أدري فينادي مناد من السماء أن كذا فأفرشوه من النار وألبسوه من النار وافتحوا له بابا من النار. قال النبي صلى الله عليه وسلم فيأتيه من حرها وسمومها. قال النبي صلى الله عليه وسلم ويضيق عليه قبره حتى تختلف فيه أضلاعه ثم يقيض له أعمى أبكم معه مرزبة من حديد لو ضرب بها جبل لصار ترابا. قال النبي صلى الله عليه وسلم فيضربه بها ضربة يسمعها ما بين المشرق والمغرب إلا الثقلين فيصير ترابا أو كما قال. Nabi SAW kata apabila yang mati itu al-kafir, maka dikembalikan roh kepada dia selepas dikebumikan, dan datang kepadanya dua malaikat dan mendudukkan dia di dalam kubur itu. Ini hadis. Hadis ini disahkan sahih. Hadis riwayat Imam Abu Daud. Apabila yang mati itu orang kafir, dia melalui apa yang dilalui oleh orang Islam, sama aja. Mai dua malaikat nama Mukad dan Nakir. Malaikat ni suruh bangkit duduk dalam kubur, suruh mayat ni bangkit duduk dalam kubur. Fayaqulani lahu, maka dua malaikat ni tanya kepada orang yang baru dikebumikan ini, walaupun dia kafir, man rabbuk, siapa Tuhan hang? Fayaqul, Nabi kata jawab si kafir ini, la adri, aku tak tahu. Tu macam kita hari ni nak jawab tak reti. Dia bubuh dalam bahasa hadis ni, dia kata tak reti nak jawab. Akhirnya dia kata la adri, aku tak tahu siapa Tuhan aku. Fayaqulani lahu, dua malaikat ni tanya dia lagi, ma dinuk, agama apa? Fayaqul la adri, jawab dia, aku tak tahu. Tuan-tuan kalau ingat satu zaman sekitar tahun 80 awal,
Jemaah Arkam duk bawa ni pentomen tentang sakaratul maut. Kan? Dia pakai suara satu penyakit Arkam ni, nama Nora. Sampai hari ni ada lagi Nora ni. Dia duk buat suara latar apabila dia buat drama, dia buat pentomen ni, persembahan tentang sakaratul maut ni, dia buat suara di belakang ni. Suara tu dia kata ambil daripada hadis ni. Tu bukan dia saja reka nak bagi gua, dia ambil daripada hadis ni. Hadis sebut tu tu nak jawab tak boleh tu. Siapa Tuhan kamu? Nak jawab tak boleh. Nabi sebut macam tu di dalam hadis dia. Bila tanya siapa Tuhan hang, man rabb Tuhan hang, la adri, aku tak tahu. Ma dinuk, hang agama apa? Adri, aku tak tahu. Dia tanya, ma hadzal rajul bu'ikum, siapa laki-laki ni yang dibangkitkan untuk memimpin kamu ni? Dinampakkan muka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La adri. Kalau kafir, dia kata aku tak tahu. Fayunadi munadin minas sama. Nabi kata maka berseru suara dari langit. An kaza. Suara tu kata hang memang pembohong. Fa'afrishuhu minan nar. Suara tu kata bentangkan kepada dia, permaidani dari neraka. Wa albisuhu minan nar. Suara tu kata bagi dekat dia pakai baju daripada api neraka. Waftahu lahu baban ila nar, buka kepada dia ni pintu neraka. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam fayatihi min harriha wa samumiha. Maka serentak dengan bunyi suara daripada langit itu, maka mailah panas neraka ke dalam kubur dia ni, wa samumiha, dan mailah busuk neraka kepada kubur dia ni. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam wa yudayyaqu alaihi qabruh, dan serentak dengan itu disempitkan kubur dia, hatta takhtalifa fihi adla'u, sampailah berselisih dua tulang rusuk dia. Thumma yuqayyadu lahu a'ma abkam. Nabi kata kemudian dibutakan dan dipekakkan dan dibisukan dia ni, dibelenggu dia dalam keadaan buta dan bisu. Tak boleh nak bercakap apa di dalam kubur tu. Ma'ahu mirzabbah min hadid, dan dibawa mai satu martun. Mirzabbah ni satu besi pemukul. Mirzabbah min hadid, satu martun daripada besi. Lau duriba bi la sara turaba. Yang martun tu Nabi kata kalau pi pukul satu bukit, berderai jadi tanah bukit tu. Fayadribuhu biha darbah, maka dipukul mayat yang baru dikebumikan ini. Yasma'uha ma bainal masyriq wal maghrib, sekali kena pukul menjerit mayat ni dengar timur dan barat. Illa saqalain, hak tak boleh dengar ni dua makhluk Allah, iaitu jin dan manusia. Fayatiru turabah, maka jadilah dia berderai menjadi tanah. Kemudian elok balik, pukul lagi. Elok balik, pukul lagi, sehingga tibanya hari kiamat. Hadis itu hadis sahih, riwayat Imam Abu Daud. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, apa yang Nabi SAW habaq kat kita, semuanya betul. Di dalam sebuah hadis riwayat daripada Sa'id bin Al-Musayyab radhiyallahu anhu. Dia ni tabi'in, dia bukan sahabat. Dia tabi'in, dia generasi yang dan jumpa sahabat, tapi dia tak dan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Daripada Sa'id Al-Musayyab, dia kata hadartu bin Umar fi janazah. Satu hari dia menghadiri pengkebumian jenazah bersama dengan Abdullah bin Umar bin Al-Khattab, anak Sidina Umar Al-Khattab. Falamma wada'aha fil lahdi, apabila mayat itu dia letak aja dalam liang lah, qala bin Umar, kata Abdullah bin Umar, bismillah wa fi sabilillah wa ala millati rasulillah. Ini sunnah tuan-tuan. Kita bila hadiri pengkebumian, bila mayat orang masuk aja dalam liang, kita kena ulang sebut benda ni aja. Ni kena sebut benda hak disebutkan oleh Abdullah bin Umar bin Al-Khattab. Bismillah wa fi sabilillah
ala millati Rasulillah. Ini 3 benda Nabi sebut. Kita duduk di kubur tu, mayat duduk suruh masuk tu, masa tu sebut bismillah, dengan nama Allah. Kita kena sebut tu, ni dengan nama Allah Subhanahu wa taala, masuk mayat ni ke dalam kubur, ala millati Rasulillah, dan dia Allah wa sabi, dan pada wa ala millati Rasulillah, dan di atas agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia dikebumikan. Kita tak mau duk ada di perkuburan tu, ayuh abang nu tarik anu mai tarik anu. Masing-masing ada tu mata tengok, mulut sebut ini. Pasal apa? Ini sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bismillah wa fi sabilillah wa ala millati Rasulillah. Senang aja nak atas. Bismillah, dengan nama Allah Subhanahu wa taala, wa fi sabilillah, dan pada jalan Allah Subhanahu wa taala, wa ala millati Rasulillah, dan di atas millah, di atas agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falamma ukhidha fi taswiyatil labin ala al-lahad, apabila selesai ke bumi, tanah diratakan. Qala Ibn Umar, Allahumma ajirha min asy-syaitan. Habis ke bumi semua, Abdullah bin Umar bin Al-Khattab, mulut dia kata apa? Allahumma ajirha min asy-syaitan. Ya Allah, ya Tuhanku, jauhkanlah dia ni daripada syaitan. Selamatkanlah dia ni daripada syaitan. Ni hak dikebumikan ni, minta dia ni diselamatkan daripada gangguan syaitan. Wa min azabil qabri, minta ya Allah, ya Tuhanku, selamatkanlah dia ni hak baru dikebumikan ni daripada azab kubur. Allahumma jafil ardi an janbaiha. Abdullah bin Umar bin Al-Khattab, anak Sayyidina Umar Al-Khattab, dia doa ni. Tanah perata tu, mulut ni tak habis dengan doa. Allahumma jafil ardi. Ya Allah, ya Tuhanku, jauhkanlah bumi ni an janbaiha, daripada 2 rusuk dia. Minta jangan dia ni kena himpit dengan tanah tak lagi. Wasa'id ruhaha. Ya Allah, ya Tuhanku, bagilah roh dia ni boleh naik ke langit. Walaqqiha minka ridwana. Ya Allah, ya Tuhanku, bagilah dia ni peluang untuk nak berjumpa dengan engkau dalam keadaan engkau redha kepada dia. Qultu, Sa'id bin Musayyab, bila tengok, dia duk perhati tengok. Sa'id bin Musayyab ni tabi'in, dia tak ada jumpa Nabi. Maka hak dia boleh ambil contoh ni siapa? Sahabat Nabi. Dia tak lepas mata dia daripada duk pandang tengok kepada Abdullah bin Umar bin Al-Khattab ni. Dia tak lepas mata dia daripada pandang tengok anak Sayyidina Umar Al-Khattab ni. Dia duk tengok aja apa dia ni buat, apa dia ni kata, apa dia duk perhati tengok. Bila habis dia tengok selesai pengkebumian apa semua, mulut Abdullah bin Umar bin Al-Khattab ni pi doa macam tu. Kata Sa'id Musayyab, ya ibn Umar, dia kata, wahai Abdullah bin Umar, asyai'un sami'tahu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam am qultahu bi ra'yik? Dia, ya wahai Abdullah bin Umar bin Al-Khattab, aku nak tanya hang satu, ni apa yang hang duk sebut daripada tadi ni, daripada bismillah wa fi sabilillah wa ala millati Rasulillah, tak selesai orang perkata tanah hang duk doa minta macam-macam ni, adakah semua ni hang dengar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun hang mereka sendiri hang? Ini beza tabi'in dengan kita, beza dia kami. Para sahabat, para tabi'in, dia kalau apa benda pun, kalau dia nak buat amalan, dia nak pastikan ini ada sumber daripada Nabi. Kita tak, kita main turut orang, kita main tikam turut. Kita tengok orang buat, kita buat. Kadang-kadang kita pun tak tahu pasal apa kita buat. Berbeza dengan para sahabat, berbeza dengan tabi'in, dia bila dia nak buat satu benda, dia nak minta confirmation, dia nak minta kepastian. Dia tanya kepada Abdullah bin Umar bin Al-Khattab, dia kata, asyai'un sami'tahu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam am qultahu bi ra'yik? Adakah benda yang hendak sebut semua tu ambil daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam atau daripada hang akal mereka buat benda ni? Jawab Abdullah bin Umar bin Al-Khattab, dia kata, bal syai'un sami'tuhu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dia kata semua hak aku sebut tadi, hak aku doa tadi,
aku dengar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis itu hadis sahih riwayat Imam Ibnu Majah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Benda ni buat pengajaran. Kita ambil benda ni buat panduan hidup. Pasal apa? Pasal kita orang Islam, kita mengaku kata Allah jadikan kita dan kepada Allah kita kembali. Maka tak ada pilihan kepada kita melainkan kita ikut apa yang Allah Subhanahu wa taala tunjuk. Tidak ada yang lebih baik daripada yang ditunjuk oleh Allah, yang ditunjuk oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan mukadimah itu memberi manfaat kepada kita semua insya-Allah. Kita menggunakan Bahrul Mazi jilid 13. Bahrul Mazi jilid 13. Muka surat 174. Muka surat 174 bab ma jaa fi sa'i 'ala al-armalah wal yatim. Itu bab yang datang pada menyatakan hadis yang menunjukkan atas kelebihan mengurus janda dan anak yatim. Tajuk malam ni nak cerita kita disuruh supaya ada rasa kesian kepada al-armalah, kepada ibu tunggal, dan juga al-yatim, kepada anak-anak yang tak ada mak, tak ada pak, anak yatim. Ketahuilah saudaraku, sekiranya kerabatmu perempuan lagi janda ataupun ia anak yatim, maka tolonglah uruskan kerjanya. Itu dia. Yang kata Syekh Idris Al-Marbawi ni, dia cukup cantik. Ayat dia tak berbelit-belit, dia direct to the point. Straight kepada isi dia. Apa dia kata? Kalau kita ada adik-beradik kita, kak kita, mak penakan kita, adik-beradik kita yang dia sudah jadi al-armalah, sudah jadi janda, sudah jadi ibu tunggal, tolong dia kata. Pasal apa? Pasal dia handicap. Dia dah jadi satu orang yang hilang tempat bergantung. Selama ni dia ada suami dia menguruskan hal ehwal dan keperluan dia. Tiba-tiba sekelip mata suami tak ada. Dia jadi orang tak ada teraju. Dia jadi dahan tempat dia duduk berpaut patah, dia jatuh meruduk. Dia dalam keadaan memerlukan seseorang untuk tolong dia. Kalau dia ni adik-beradik kita wajib kena tolong dia. Ni dia nak beritahu, kita wajib kena tolong dia. Dan dia kata, atau kamu tolong beri belanja bagi mereka itu. Takat mana boleh. Tak boleh nak bagi 1,000, bagi 100. Tak boleh bagi 100, bagi 10 ringgit. Yang penting kita ada sumbangan kepada dia yang dalam susah ni. Maka perbuatan yang demikian itu mendatangkan pahala kepada kamu akan sebagai pahala yang besar. Tolong tu pahala besar. Bukan saja-saja, sebaliknya tolong tu Allah menjanjikan pahala besar. Sebagaimana tersebut dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi. Kata dia, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, as-sa'i 'ala al-armalah wal miskin كالمجاهد في سبيل الله أو كالذي يصوم النهار ويقوم الليل. Itu dia, macam tu pahala dia. Diriwayatkan daripada satu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, nama dia Abi Hurairah radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, mula orang yang tolong urus perempuan janda ataupun orang miskin seperti pahala orang yang perang sabilillah. Dia kata, itu dia. Siapa yang tolong ni adik-beradik yang jadi ibu tunggal ni, ataupun orang miskin, ataupun anak yatim, siapa yang pergi tolong dengan niat kerana Allah, pahala seumpama sabilillah. Ataupun seperti orang yang puasa pada siang hari dan berjari ibadah, pahala dia macam tu. Nabi kata pahala macam satu orang yang puasa tahajud. Pahala pergi tolong adik-beradik yang ibu tunggal ni, pahala pergi tolong adik-beradik hak jadi anak yatim ni, pahala dia macam mana orang yang puasa siang dan bangkit beribadat tahajud pada waktu malam. Kata At-Tirmizi, ini hadis hasan, lagi gharib, lagi sahih. Masalah dia kata kesihankan anak yatim itu melembutkan hati. Ni pula dia nak bagi tahu, kata kalau orang ni jenis kerah hati, kalau orang ni jenis kerah hati, maka dia pergi tolong anak yatim ni boleh jadikan hati dia lembut dan boleh menyampaikan hajat kalau sekiranya dia satu orang yang berhajat. Kita dalam dunia ni tuan-tuan, tak ada satu manusia yang tak ada hajat dengan Allah. Semua kita ni ada hajat kita dengan Allah. Ada orang sakit, dia berhajat sihat.
Ada orang ada anak-anak ramai. Dalam pada ramai tu ada 2 orang keras hati. Ada 2 orang dia jadi tak dengar cakap. Dia ada hajat dengan Allah. Minta Allah lembutkan hati anak dia. Ada orang di kalangan kita ni yang Allah bagi sihat, bagi keluarga, anak pinak ramai. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala tak bagi dekat dia harta yang melimpah ruah. Maka dia ada hajat dengan Allah dari segi keperluan rezeki. Ada orang dalam dunia ni Allah bagi semua dekat dia. Apa yang dia mahu semua Allah bagi. Tapi anak tak pandai. Allah bagi semua. Allah bagi sihat. Allah bagi harta. Allah bagi semua. Tapi anak-anak tak pandai. Tak cerdik macam anak orang lain. Maka dia berhajat kepada Allah. Nak minta Allah Subhanahu Wa Taala bagi ke dia anak-anak yang terang hati. Tidak ada manusia dalam dunia ni yang cukup. Sehingga kan dia tak berhajat apa-apa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka nak boleh menyampaikan hajat dia tu, ini benda yang Nabi SAW nak bagi tahu. Apa dia? Kita kena ada kesian kepada anak yatim. Allah akan lembutkan hati kita dan Allah akan sampaikan hajat kita. Sebagaimana tersebut adalah hadis. Kata dia diriwayatkan daripada satu sahabat Nabi SAW, nama dia Abu Darda radhiyallahu anhu. Kata dia telah datang kepada Nabi SAW satu laki-laki mengadu tentang keras hati. Satu sahabat mai jumpa Nabi, dia mengadu dekat Nabi, dia kata, ya Rasulullah, saya ni masalah saya ni hati saya keras. Air mata tak boleh keluar. Orang keras hati ni air mata tak keluar. Jadilah apa pun ke dia, air mata dia tak keluar. Dia jenis keras hati. Dalam hadis lain Nabi kata jumudul ain. Jumudul ain, jumud ni makna dia beku. Ain makna dia mata. Jenis jumudul ain, jenis mata beku ni, jenis mata dia tak pernah terbit air mata. Matilah siapa pun orang hak dia sayang, hak teratak dengan dia, air mata dia tak keluar. Mak dia mati, air mata dia tak keluar. Bini dia mati, air mata dia tak keluar. Anak dia mati, air mata dia keluar. Jumudul ain. Ini Nabi kata apa? Minasyaqa. Di antara tanda jahat manusia. Ialah apa dia? Jumudul ain. Mata dia tak pernah terbit air mata. Ini tanda manusia ni. Hati dia keras. Satu hari satu sahabat mai jumpa Nabi SAW mengadu kepada Nabi tentang dia ni keras hati. Maka sabda Nabi SAW, adakah engkau akan lembut hatimu? Nabi tanya dia, awak hang nak supaya hati hang lembut ke? Dan engkau dapati apa hajatmu? Nabi kata, hang mau ke kalau hang ada satu hajat, satu keinginan, Tuhan tunai keinginan hang? Jawab orang itu, bahkan ya Rasulullah, kesihan olehmu akan anak yatim. Nabi kata dekat dia, kalau hang mau hati lembut dan mau hajat hang Tuhan tunai, satu benda buat. Apa dia? Kena ada rasa kesian kepada anak yatim. Kesian tu macam mana? Sapu olehmu akan kepala dia. Dia dah jumpa satu budak, tahu kata budak ni anak yatim. Tangan kanan kita pegang hubung-hubung kepala dia. Pegang hubung-hubung kepala dia. Dan beri oleh dia makanan engkau. Kalau hari ni belanja dia makan. Tok kata ada rahmah, ada rasa kesian kepada orang yang patut kita kesiani. Pegang hubung-hubung kepala dia, bawa dia pergi makan. Nescaya Nabi kata lembut hatimu dan engkau dapat apa hajatmu. Baik, tajuk baru dia kata bab fi talaqatil wajhi wa husnil bikr. Itu bab yang datang pada menyatakan hadis yang membicarakan bermanih muka dan berseri wajah. Ini pula satu tajuk. Di antara benda-benda yang menjadi akhlak baik kepada kita orang Islam ni. Apa dia? Di antaranya ialah talaqatil wajhi. Muka ni biar sentiasa manis. Arab kalau dia kata taluqa wajhuh, dia kata maksudnya muka dia ni berseri-seri, manis. Itu taluqa, lam qaf, taluqa wajhuh, berseri-seri muka dia, manis muka dia. Manis muka tu benda paling common yang kita boleh buat daripada kebaikan. Kita nak derma duit tak ada, kita nak tolong orang kederat tak ada, senyum aja. Senyum itu sudah merupakan satu kebaikan. Dan dia adalah sekoman-koman kebaikan yang manusia semua boleh buat. Kalau hak tu pun tak boleh buat, oh teruk kita ni.
Nak keluar duit tolong orang tak boleh, nak bagi kederat tenaga pergi tolong orang tak boleh, apa pun tak boleh. Senyum kat orang pun tak boleh. Teruk. Maka disebut di dalam tajuk ni, dia kata fi talaqatil wajhi wa husnil bih. Cerita tentang kita disuruh supaya bermanis muka, dan kita disuruh supaya menyukakan hati orang. Ketahuilah saudaraku, orang Islam itu seberapa boleh dia tiada memutuskan dirinya daripada mengerjakan kerja yang berpahala. Itu dia. Kalau kita kata kita orang Islam, sedaya upaya buatlah benda yang boleh bagi pahala kat kita. Itu Islam. Kalau betul kita kata kita orang Islam, dia kata apa? Sedaya upaya kok mana cerita pun buat benda yang boleh bagi pahala kat kita. Dia kata. Maka tidak pun dapat yang banyak pahalanya dan tinggi martabatnya, dan tidak pun dapat yang berpahala sedikit dan rendah martabat. Tak kira. Kalau boleh buat banyak, tak boleh sikit pun buat. Ni yang kata benda baik ni. Kalau boleh buat banyak, kalau tak boleh buat banyak, buat sikit. Hari ni orang selalu kata, dia kata kalau tak boleh buat semua, jangan tak buat semua. Orang hari ni kata, kalau tak boleh buat semua, jangan sampai tak buat langsung. Takat mana boleh? Ya. Kalau boleh buat semua, kalau tak boleh buat semua, takat mana boleh kita buat yang kata baik ni. Maka siapa-siapa yang loba kepada yang demikian itu, maksudnya nak cari pahala ni, siapa yang bersungguh-sungguh nak cari pahala, maka dapatlah ia jikalau dengan sekurang-kurang pekerjaan yang baik, seperti berjumpa saudara dengan manis muka. Dia kata paling-paling tak ada jumpa orang senyum, cukup. Orang dia senang hati dengan kita. Jumpa orang kita bagi satu senyum dekat dia, dia pun satu lega tengok kita. Sekurang-kurangnya kita buat macam tu. Dan seperti menuang air di dalam timbamu ke dalam timba saudara kamu. Ataupun macam tu dulu, orang dulu tak ada pai air ni. Saya kata zaman Idris Al-Marbawi tahun 1960. Kalau di kampung saya di Tasik Gelugong tu tahun 1970. Tahun 1970 pancong kerajaan tepi jalan. Rumah ni Telaga. Nu tepi jalan nu ada satu pancong kerajaan, dia buat tembok batu paras dua kaki gitu tu, dia buh satu kepala pancong pun satu macam kepala naga. Bila tarik naik tu kena sendai dengan apa ke bagi dia turun tu tadah balik baru tahun 70. Kan tahun 2011 40 ubah macam lah ni ada. 40 tahun dulu tak ada ayah. Ni kisah dia bawa ni sesuai zaman dia tulis kitab dulu ni. Dia kata buat baik ni apa dia? Maksudnya bila orang duk beratok nak ambil ayak tu, kita duk ada depan tu sampai dah giliang kita. Kita boh dah penuh timba, tengok-tengok belakang ada satu orang tua mana ke baru main. Sekira-kira kalau dia nak tunggu dengan umur tua dia, dengan uzuk dia tu, ayak hak kita ni dah penuh dah ni, kita pituang sikit bagi kat dia. Pasti ambil ni dulu, tak pasti balik dulu. Tak lagi main, kita tengok lain. Sekurang-kurangnya dia kata buat kerja macam tu, sebagaimana tersebut dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi. Kata dia an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullu ma'rufin sadaqah wa inna minal ma'ruf an talqa akhaka biwajhin talq. Diriwayatkan daripada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, nama dia Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma. Kata dia sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiap-tiap pekerjaan yang baik adalah sedekah. Nabi kata buat baik, nama kata buat baik sedekah. Jabir bin Abdullah ni, dia ni punya cerita pun panjang tuan-tuan ni, sahabat Nabi ni. Jabir bin Abdullah. Pak dia Abdullah ni mati sebagai syahid pertama dalam perang Uhud. Pak dia malam sebelum perang, pak dia kata dah, aku macam dapat rasa, dia kata aku akan syahid itu. Dia habaqkan anak dia Abdullah ni kepada Jabir ni. Pak dia kata aku mesti dapat rasa macam aku nak syahid itu. Dia kata bapa nak pesan dekat hang, kalau betul bapa syahid itu, hang jaga kakak-kakak hang semua. Pasal Abdullah ni, bapa Jabir ni, dia anak perempuan ramai. Jabir ni lah harapan dia lelaki-lelaki.
Dia kata kalau sekiranya bapa syahid sungguh dalam perang esok ni, kok hang menjadi tanggungjawab hang, jaga depa. Dan yang kedua, dia kata bapa ada hutang, tolong langsaikan hutang bapa. Start perang esok, pak dia mula syahid. Hadis dia cerita panjang. Sampai waktu dah selesai, dah habis perang ni, orang usung mayat pak dia. Dia tak gamak nak buka kain hak tutup muka pak dia tu, dia tak gamak. Dia tak gamak nak tengok pak dia. Sehinggalah Nabi SAW buka tengok. Tak kena rupa dah. Kena cincang muka. Ini Jabir bin Abdullah ni, cerita dia pun panjang. Cerita pak dia Abdullah ni pun cukup panjang. Baik, dia cerita di sini. Kata Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, kata dia sabda Nabi SAW, tiap pekerjaan yang baik itukah? Nabi kata apa? Hang buat baik, tak kira kecil, tak kira besar, pahala dia macam orang bagi sedekah. Yakni apa-apa pekerjaan yang baik apabila dibuat akan dia, nescaya dapat pahala seperti bagi sedekah. Dan sesungguhnya setengah daripada kerja baik itu ialah apabila engkau jumpa saudaramu yang Islam, hendaklah dengan muka yang manis. Nabi habaq yang tu. Paling common, paling tak ada apa, hang jumpa orang hang senyum, cukup dah. Tuan, bila kita senyum ni, kita bagi lega banyak orang. Berbanding dengan kita orang kita buat muka perat. Kita buat muka Allahu Akbar, orang sampai tengok kita ni nak lari. Aku tak boleh tengoklah muka dia ni. Dia kata aku tak ada masalah pun jadi masalah dah. Tambah aku ada, dia tengok muka dia. Jangan sampai begitu. Maka Nabi SAW kata apa? Paling common jumpa senyum. Masalah berjumpa saudara dengan aneh itu sebenarnya terbilang di dalam pekerjaan baik. Kerana apabila seorang yang berat saudara dengan muka macam, boleh dia menjadi orangnya benci nak hadap dengan kata-kata. Tapi orang tak mau jumpa dengan kita ni. Pasal apa? Pasal muka kita tu. Dan benci melawannya bercakap, orang tak mau bercakap dengan kita ni. Orang nampak kita orang simpang pergi kelih, orang nampak kita orang kona pergi kelih, orang nampak kita orang nak lari pergi kelih, orang tak mau jumpa dengan kita ni. Dan mau berjauhan orang daripada kita juga. Apabila orang sudah benci, maka tidak datang kasih dan berkasih-kasihan. Bila orang benci kita, habis kan? Bila orang benci kat kita, habislah. Dia tak ada dah kasih sayang di antara sama Islam ni, tak ada. Dan dengan tidak berkasih sayang di antara sesama Islam itu, jadi bercerai-cerai di antara saudara kamu. Dengan kerana hilang sayang di antara sama-sama Islam, pecah belah habis. Pecah belah habis. Dan mau bermusuh-musuhan di antara sesama Islam. Apabila bermusuh-musuhan, membawa kepada berbunuh-bunuhan. Itu dia. Dia boleh pergi sampai macam tu. Sampai boleh jadi berbunuh-bunuhan. Kan macam krisis di Mesir baru ni kan. Krisis di Mesir. Dua ulama besar dunia tak tentang pendapat. Dan kita duk baca news, berita yang dihantar mai kan. Bila jadi krisis, rakyat Mesir mereka fed up dengan Hosni Mubarak. So turun di medan Tahrir tu, kira nak mendesak supaya Presiden Hosni Mubarak withdraw, letak jawatan daripada bangku presiden. Kemudian jadi ramai, kemudian jadi rusuhan sampai membawa kepada berbunuh-bunuh di antara sama orang Islam. Sampai jadi macam tu. Dua tokoh besar dunia bagi fatwa yang tak sama. Dr. Yusuf Al-Qaradawi, dia suruh lawan. Bahkan dia turun pergi jadi imam sembahyang di medan Tahrir. Ini kita semua baca, kan? Tapi Syekh besar Al-Azhar, dia pula pendapat sebaliknya pula. Dia larang orang Islam daripada keluar rumah pergi ke medan Tahrir itu. Dia baca hadis yang cerita apabila berlaku fitnah. Fitnah yang dimaksudkan oleh Nabi SAW ialah apabila berlaku berbunuh-bunuh di antara sesama Islam. Nabi kata kalau hang tengah lari, hang berjalan. Kalau hang tengah berjalan, hang berdiri. Kalau hang tengah berdiri, hang duduk. Kalau hang tengah duduk, hang tidur. Kalau di tangan hang ada senjata tajam, Nabi kata patahkan senjata tu. Jangan sampai senjata tajam tu ada di tangan. Pasal apa?
takut fitnah tu membawa kepada musnah orang Islam. Jadi Syekh besar Al-Azhar dia pakai hadis tu, seru rakyat mesti jangan keluar rumah. Yang Syekh Al-Qaradawi dia suruh bangkit lawan dan dia turun pergi jadi imam di sana. Riuh rendah pada masa tu. Dua-dua orang besar dalam agama dan dua-dua adalah tempat rujuk kepada umat Islam satu dunia. Nampak tuan-tuan? Benda-benda macam ni kadang-kadang satu pihak melihat daripada satu sudut, pihak yang lagi satu melihat daripada satu sudut yang itu ijtihad di peringkat ulama besar. Ijtihad yang kadang-kadang menyebabkan hak doa ni jadi tak faham ni hak mana satu betul. Nah, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Demikian hal berlaku dalam ijtihad dunia ni. Kita baca tentang masalah fiqh misalnya, Imam Malik kata lagu ni, Imam Abu Hanifah kata macam ni, Imam Syafi'i kata macam ni, Imam Ahmad bin Hanbal kata macam ni. Kadang-kadang nampak macam bercanggah sakan. Nampak macam bercanggah sakan kadang-kadang tu. Kalau faham soal ijtihad tidak menjadi masalah. Hak duk gaduh ni tak faham dia jadi habis semua. Nah, baik, balik kepada sini. Apabila berlaku bermusuh-musuhan di antara sama-sama Islam, dia boleh bawa kepada berbunuh-bunuhan. Bukan setakat musuh aja dia sanggup Islam. So, masing-masing mau mencari kebinasaan saudaranya. Otak tak ada fikir lain. Ni aku nak bunuh dia. Itu kan yang berlaku pada umat. Maka itulah yang mau dijauhkan. Oleh itu, syarak kita tutup jalan daripada berlaku berbenci-bencian itu. Syarak dengan kaedah dia. Dia kata saddu zara'i'. Tutup segala pintu-pintu yang boleh nak bawa kepada jadi melingkup orang Islam ni. Tutup bang. Jangan biar benda ni terbuka sehingga membawa kepada satu kerugian kepada umat Islam satu dunia. Jikalau sedikit sekali, jangan benda tu bagi peluang untuk mula. Nak benci sama-sama Islam ni, jangan mulakan bibit kebencian itu. Jangan mula. Pasal apa? Bila mula dia merebak, susah nak kawal. Kita start benci kat dia, dia melarat, kenuri dia kita tak pi. Dia melarat, kita fitnah dia. Dia melarat, dia boleh membawa kepada sesuatu luar jangka, boleh jadi kepada masalah orang Islam satu dunia. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa an tufriqa min dalwik fi ina'i akhik. Maksudnya dan sesungguhnya setengah daripada kerja baik itu bahawa engkau tuang daripada timba engkau ke dalam bejana saudara engkau itu seperti telah lalu keterangannya tadi. Maka tentulah kamu tuang air itu dengan niat nak tolong dia, ataupun dengan niat kamu hormat dia, ataupun dengan niat kamu meliakan dia. Kita bila kita sanggup bagi satu benda kat orang, mesti kita niat kita baik. Bila kita sanggup tolong orang, maknanya kita hormat dia, tu pasal kita tolong dia. Makna dia kita muliakan dia, tu pasal kita tolong dia. Makna dia kita sayang kat dia, tu pasal kita tolong dia. Kalau tak ada benda-benda ni dalam diri kita, kita tak akan tolong orang. Maka dia kena mai sayang tu dulu, baru dia boleh mai tolong sesama kita. Kerana ia orang tua ataupun orang yang berhormat ataupun lainnya. Kata At-Tirmizi, dan pada bab ini ada riwayat daripada Abi Dzar radhiyallahu anhu, dan ini hadis hasan. Tajuk yang berikutnya dia kata bab fi sidqi wal kadhib. Ini saya nak baca hadis dia saja. Dia huraian dia general saja, tak ada apa. Kita tengok hadis dia. An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alaikum bisidqi fa inna as-sidqa yahdi ila al-birr wa inna al-birra yahdi ila al-jannah. Tengok muka sebelah. Wa ma yazalu ar-rajul yasduqu wa yataharra as-sidqa hatta yuktaba 'inda Allah siddiqa wa iyyakum wal kadhib fa inna al-kadhib yahdi ila al-fujur wa inna al-fujur yahdi ila an-nar wa ma yazalu al-'abdu yakdhibu wa yataharra al-kadhib hatta yuktab 'inda Allah kazzaba. Itu hadis dia. Jadi tengok maksud dia daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Kata dia Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Nabi kata alaikum bisri. Ke atas kamu hendaklah bersifat dengan sifat benar ataupun jujur. Nabi suruh kita ni bila pun cakap benar, jangan bohong. Kita bila pun biar kita jujur, jangan tipu orang.
Fa inna sidqa yahdi ilal bir. Nabi kata kerana jujur ataupun benar itu, dia membawa kita kepada baik. Kita bila kita cakap benar, kita akan buat benda betul. Kalau kita bohong, tak lagi kita nak buat benda tak betul. Nabi kata lagu tu. Jadi dia apa pun dia start dengan cakap kita. Kalau kita start bohong, tak lagi semua hak nak jadi tak elok lepas tu. Contoh macam kita selalu bawa. Kita start bohong. Kata ustaz, pasal apa yang batal kuliah hari tu? Itu soalan mula. Benar-benarnya bukan pasal apa kita batal kuliah tu pasal kita nak pergi makan angin. Contohnya. Tapi kita takkan nak jawab ke orang kata kita makan angin, mesti kita bohong. Kita kata saya hari tu ni ada adik-beradik. Bohong. Orang akan tanya soalan berikutnya, siapa dia yang sakit tu? Ada tak orang sakit? Tak ada tu. Jadi bila orang tanya apa saya kena bohong. Tu duk cari nak bohong lah. Kira dia jadi macam mana nak abang duduk cari tu. Nak bohong, nak pemohong. Dia ni kira jatuh macam tok penakan lah, tapi rapat dengan saya. Pemohong lah. Orang tanya lagi, awak dia duduk di mana? Nak bohong lagi. Dia kira dengar rumah saya tu selang tak jauh. Bohong lagi. Awak sakit apa? Duk karang pemohong tu. Karang pemohong tu maksudnya karang dosa. Nampak tak? Karang pemohong maknanya karang dosa. Kita duduk pemohong lagu duk berdosa. Duk pemohong duk berdosa. Nabi SAW kata, alaikum bisidq. Ke atas kamu bersifat benar. Jangan bohong. Fa inna sidqa yahdi ilal bir. Kerana benar dia membawa kita kepada buat baik. Wa innal bir yahdi ilal jannah. Dan siapa buat baik, dia akan ke syurga. Nabi pesan dah. Muka sebelah dia kata, wa ma yazalu ar-rajul yasduqu wa yataharra as-sidq hatta yuktaba 'indallahi siddiqa. Nabi kata dah sentiasalah satu orang manusia itu bersifat benar dan bersungguh-sungguh nak buat benda benar, sehinggalah Allah tulis di sisi Allah dia orang yang benar. Kalau kita ni jenis betul, jenis lurus, jenis benar, jenis jujur, dan kita sentiasa ingat aku bila pun aku nak jujur, aku tak mau bohong orang. Kalau kita macam tu hari-hari kira duk ingat kita nak benar, kita nak jujur, kita nak amanah. Nabi SAW kata hatta yuktaba 'indallahi siddiqa, sehinggalah Allah tulis di sisi Allah kita ni satu orang yang benar. Pasal apa? Pasal kita sentiasa ingat nak buat baik. Allah suruh malaikat tulis dia ni satu orang yang siddiq, dia satu orang yang benar. Baik, sambung hadis tu dia kata wa iyyakum wal kadhib. Nabi SAW kata dan jauhilah daripada bohong. Nabi kata jangan bohong, jauhi sifat bohong. Wa fa innal kadhib yahdi ilal fujur. Nabi kata kerana bohong dia membawa kepada kamu jadi jahat. Kita bohong orang, kita jahat. Apatah lagi apabila kita bohong orang yang percaya kat kita. Oh, lagi teruk. Orang tu bagi kepercayaan 100% dekat kita, bagi kepercayaan. Kita bohong dia. Patut tak patut kita buat lagu tu kat dia? Dia ni sanggup mati ni kerana kita ni. Jangan ada siapa main nak kata tak elok kat kita. Dia pertahan kita walaupun dia tak pernah dapat apa daripada kita dalam bentuk kebendaan. Tak pernah kita bagi duit sekupang kat dia. Tapi dia punya sayang kita, dia punya percaya kita. Kalau ada orang main nak kata tak elok kat kita, dia pertahan kita ni mati-matian. Tiba-tiba kita bohong kat dia. Nabi kata ini tak bagus. Nabi kata jangan buat lagu tu. Wa iyyakum wal kadhib. Jauhilah kamu daripada bohong. Fa innal kadhib yahdi ilal fujur. Bohong boleh bawa kamu jadi jahat. Wa innal fujur yahdi ilan nar. Jahat membawa kamu ke neraka. Nabi kata lagu tu. Nampak kadang-kadang benda kecil kita tak sangka benda nak jadi besar macam tu. Rupa-rupanya dia menjadi besar. Tak bohong tiba-tiba membawa kepada satu peristiwa besar tu dah jadi. Sambung hadis tu, wa ma yazalul 'abdu yakdhibu wa yataharra al-kadhib hatta yuktaba 'indallahi kadzdzaba. Dan sentiasalah satu orang tu berbohong dan bersungguh-sungguh duk pembohong
Sehinggalah Allah suruh malaikat tulis, kata dia ni kaki pembohong. Dan Allah tulis kata dia pembohong, habis kita. Jauh kita daripada rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Ni dalam sebuah hadis dalam Musnad Ahmad, hadis riwayat daripada Abdullah bin Umar bin Al-Khattab, dia kata Nabi SAW bersabda, Nabi kata innal kafir la yajurru lisanah yawm al-qiyamah wara'ah qadra farsakhain yatawatta'uhu an-nas. Maksudnya Nabi SAW bersabda, orang kafir di hari akhirat itu la yajurru lisanah, lidah dia ni Tuhan bagi keluar panjang berjela-jela. Wara'ahu qadra farsakhain, di belakang dia ni, lidah dia ni keluar daripada mulut ni, keluar panjang berjela-jela di belakang tu kadar 2 farsakh. Lidah orang kafir di hari akhirat itu Tuhan dia rentap keluar berjela-jela atas tanah tu, 2 farsakh di belakang tu. Tidak cukup dengan tu, Nabi kata yatawatta'uhun nas, lidah hak duk terampang, hak duk terjulung tu dipijak-pijak oleh orang yang ramai di mahsyar itu ni. Azab lah, dia nak abang kata azab. Pasal apa? Pasal kafir depa ni bohong. Depa ni bohong. Macam mana depa yang kata depa bohong? Depa mengaku kata Tuhan tu satu, tapi dia pergi sembah patung-patung berhala sebagai Tuhan dia. Dia bohong diri sendiri. Bila dia semayang, dia minta dekat Tuhan, dia pun selalu sebut, dia kata Tuhan Allah, dia sebut. Habis tu yang pergi sembah ni berhala buat apa? Dia bohong diri sendiri. Kerana bohong ni, esok Allah tarik lidah keluar panjang berjela-jela di mahsyar yang manusia punya ramai ni. Manusia ni pula duk jijak-jijak lidah dia di hari akhirat esok. Demikian balasan kepada bohong besar. Kerana apa? Berdusta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini cerita bohong ni dia boleh bawa sampai besar macam tu. Contoh buka muka sebelah. Buka surat 180, kita baca sikit. Masalah dia kata bercakap bohong itu menjauhkan malaikat daripada si pembohong itu. Hak ni kita baca. Demikianlah tersebut hadis At-Tirmizi, kata dia an Ibn Umar radhiyallahu anhuma anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza kadzaba al-'abdu taba'ada 'anhu al-malak milan min natni ma jaa'a bih. Maksudnya diriwayatkan dari satu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, nama dia Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhuma. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila bohong seorang hamba Allah, jauh daripadanya malaikat. Malaikat tak mau duduk dengan orang bohong ni. Malaikat tak mau duduk sekali dengan orang yang bercakap bohong. Malaikat tak suka orang bohong. Daripada sebab busuknya bohong yang dibawa oleh orang itu. Bohong tu bau dia busuk. Sehingga malaikat tak suka kepada orang yang berbohong, kerana orang yang berbohong ini busuk, Nabi kata. Dan ini hadis hasan lagi jai lagi gharib. Masalah dia kata bercakap bohong itu menghitamkan hati. Sekali kita cakap bohong, satu titik hitam Tuhan bagi dalam hati kita. Kita bohong berapa kali sehari, berapa itu ada dalam hati kita. Demikianlah tersebut dalam hadis yang diriwayatkan oleh satu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, nama dia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Kata dia, selagi hamba itu bercakap bohong dan menuntut dengan sungguh akan bohong itu. Satu orang cakap bohong dan dia bersungguh-sungguh bohong, maka bertumpuk-tumpuk di hatinya sehingga hitam hati itu. Maka disuratkan dia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala daripada kalangan orang yang pembohong. Dan diazab akan dia di sana. Itu dia. Kerana bohong tu, dia boleh bawa pergi sampai di hari akhirat. Telah menyebut akan dia oleh Imam Malik di dalam Al-Muwatta' akan itu. Dia kata hadis ni ada di dalam Al-Muwatta'. Baik, bercakap bohong itu asik dengan sesungguhnya. Demikianlah tersebut di dalam hadis Bukhari dan Muslim, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, arba'un man kunna fihi kana munafiqan khalisah. وَمَنْ كَانَ فِيهِ خِصْلَةٌ مِنْهُنْ كَانَتْ فِيهِ خِصْلَةٌ مِنَ النِّفَاقِ
hatta yada'aha. Ada 4 perkara Nabi kata, siapa ada padanya 4 perkara ni, maka adalah dia munafik sungguh-sungguh. 4 perkara ni, 4 sifat ni, kalau ada dekat satu orang manusia 4 ni sekali, dia memang munafik 100%. Nabi kata. Dan siapa ada padanya satu sahaja sifat ini, nescaya ada padanya satu sifat munafik. Apa dia? Sehinggalah dia meninggalkan keempat-empat sifat ini. Apa dia sifat tu? Yang pertama, dia kata iza tumina khana. Iza u'tumina khana. Apabila ada orang mengamanahkan satu benda ke dia, dia khianat. Munafik dia. Wa iza haddatha kazaba. Cakap bohong. Bila bercakap aja, hak keluar di mulut ni bohong. 10 cerita dia bawa main, 1 betul. 9 bohong. Munafik dia ni. Wa iza ahada ghadara. Nabi kata apabila dia berjanji, dia mukir janji. Ini sifat munafik. Janji tak pernah betul. Wa iza khatama fajara. Dan apabila dia bertengkar, fajara, dia jadi jahat. Dalam ni dia terjemah, dia naik meradang, dia kata. Jenis ni munafik. Berbincang, dia nak main 3 suku dia. Orang nak berbincang, bawa keluar satu tajuk, bawa keluar satu topik, nak bincang. Dan dia nak berkelahi. Dia nak dia kata tu orang pakai. Kacau. Kita kata kita nak bincang. 10 orang tu ada, bagi pendapat, kita nak dengar. Oh, dia nak orang pakai dia. Bila tak pakai, fajarah. Dia nak jadi fujur, dia nak jadi jahat. Dia nak tepuk meja, dia nak lambung kertas, dia nak keria, dia nak menjerit, dia nak main 3 suku. Jenis macam ni, Nabi kata, ada sifat munafik. Tak reti nak berlapang dada tu, dia tak reti. Dia tu kata dia betul seorang. Hak jenis macam ni, Nabi kata, sifat munafik ada di dalam diri dia. Masalah, dia kata bercakap bohong itu khianat yang besar. Ni pula hadis lain pula main. Orang yang cakap bohong ni, dia ni pengkhianat besar. Demikianlah tersebut hadis yang diriwayatkan daripada satu sahabat Nabi SAW, nama An-Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu. Kata dia sabda Nabi SAW, kaburat khiyanah an tahaddatha akha hadithan huwa laka musaddiq wa anta lahu kadhib. Nabi kata besar sekali pada pihak khianatnya bahawa engkau bukan dan cakapkan kepada saudara engkau satu cakap yang dia percaya kepada cakap engkau, padahal engkau bohong pada dia. Contoh kita kata tadi, dia ni satu orang bercakap, orang percaya kat dia. Dia bercakap, orang percaya apa yang dia cakap. Rupa-rupanya dia duk bohong orang. Ini pengkhianat besar. Dia ni jenis satu orang yang Allah Subhanahu wa ta'ala dekat dia satu karisma. Dia ada satu karisma, dia ada satu keistimewaan, kelebihan Allah bagi kat dia. Dia bila bercakap, dia boleh pegang orang ni, orang tak lari. Ada entah orang yang Allah bagi keistimewaan macam ni dulu, Presiden Indonesia dulu, Soekarno. Jangan buat pasal dengan dia. Satu hari boleh cari lagi dalam YouTube ucapan Soekarno ni. Dia kalau bagi ucapan di tengah padang luas, rakyat dengar ratus-ratus ribu orang, tak tahu hujan main, dia sebut kata jangan lari, seorang pun tak lari. Bukan orang takut kat dia, tapi cakap dia tu. Itu sebab dalam hadis Nabi kata apa? Fa innal bayan sihrun. Nabi kata dalam satu hadis. Nabi kata sesungguhnya yang kata al-bayan, ucapan itu sihrun. Dia ada unsur-unsur sihir. Bagi sesetengah orang, bila dia deliver speech dia, bila dia sampaikan ceramah dia, orang dengar ni terpaku, tak lari. Hang mai lah siapa, hujan ke apa ke, tak lari orang ni, tunggu terpacak dengar. Fa innal bayan sihrun. Nabi kata bayan, majlis ucapan ceramah ini kadang-kadang dia macam satu sihir kepada sesetengah orang.
Macam tu Allah bagi dekat dia. Keistimewaan Allah bagi dekat dia. Yang cakap dia boleh pukau orang. Cakap dia boleh tarik hati orang. Cakap dia boleh melembutkan hati orang. Cakap dia boleh memperdayakan orang. Tiba-tiba dia bohong orang. Oh, Nabi kata ini khianat besar. Allah bagi kat dia keistimewaan tu. Dia salah guna keistimewaan itu dengan memperdayakan orang. Ini yang dia nak beritahu ni. Jangan begitu. Nabi kata, kaburat khianah. Itulah khianat yang paling besar. Apabila satu orang yang telah diberi kepercayaan oleh orang ramai, tiba-tiba dia mengambil kesempatan atas kepercayaan itu dengan menipu dan bohong kepada orang. Masalah, bercakap bohong itu mengurangkan rezeki, dia kata. Demikianlah tersebut di dalam hadis yang diriwayatkan daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, birrul walidain yazidu fil umr wal kadhib yanqusur rizqa wad du'a yaruddul qada. Maksudnya berbakti kepada mak ayah itu menambahkan umur, Nabi kata. Bercakap bohong itu mengurangkan rezeki, dan doa itu menolak qada, Nabi kata. Ini huraian panjang ni hadis dia ni. Baik. Kemudian bercakap bohong itu sangat dibenci oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tersebut dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi. Kata dia, an Aisyah radhiyallahu anha qalat, ma kana khuluqun abghadha ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min al-kadhib. Diriwayatkan daripada satu isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam, nama dia Aisyah radhiyallahu anha. Kata dia, tiada ada perangai yang lebih dibenci oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada cakap bohong. Banyak-banyak perangai manusia ni Nabi pantang orang bohong dia. Dan kita lah, tu saya kata Nabi lah, kita manusia pun kita marah kalau orang bohong kita. Anak kita bohong kita, macam mana kita rasa? Kecil hati tu, bercalang hati kita tu, bukan kata esok boleh okey. Mungkin sebulan, mungkin 2 bulan, ambil masa kita nak okey balik kat dia. Okey tu pun kita tak okey sepatutnya dah. Kita dah riza kita. Budak ni kalau cakap, aku tak boleh terus percaya. Aku kena cek dulu. Pasal apa? Pasal sekali dia dah bohong kat kita. Bohong ni dia membuat kesan yang begitu sekali. Nabi SAW dia cukup kalau orang bohong dekat dia. Ini hadis ni kata. Sambung hadis tu, walaqad kana ar-rajul yuhaddithu 'inda an-nabi SAW bil kadzbah. فما يزال في نفسه حتى لما أنه قد أحدث منها توبة. Demi sesungguhnya adalah satu orang laki-laki bercakap ia di sisi Nabi SAW dengan satu bohong. Satu sekali, satu orang sahabat, dia bohong dekat Nabi. Bohong dekat Nabi. Kita kalau bohong kat mak ayah kita pun taruh cukup pun ni pula Nabi SAW. Kita bohong mak kita. Mak kita telefon, hantar balik ke rumah ni hujung minggu ni. Kita saja tak mau balik. Kita kata, Allah, mak ni kata mereka buat mesyuarat pula. Bohong. Bohong mak pun tuan-tuan. Satu hari lah, kalau tak hari ni, satu hari tu kita menyesal tak itu dah. Awaklah aku pergi bohong kat dia. Nak jadi ke cerita pula hari kita tak balik tu dia meninggal. Kita akan hidup dalam keadaan guilty conscious. Akan hidup dalam keadaan rasa berdosa. Kita akan hidup dalam keadaan duk blame diri kita, duk salahkan diri kita. Dia awak aku ni, dah lah aku tak balik, aku bohong pula orang tua ni, mati pula dia ni. Kita akan jadi macam tu. Itu satu punishment, satu hukuman Allah bagi dekat kita. Pasal apa? Pasal kita bohong mak kita. Kalau mak pun macam tu kedudukan dia, ini kepulak Nabi SAW. Nabi tak boleh orang bohong dia. Dia cukup terasa dengan pembohongan itu. Maka didengar oleh Nabi SAW. Maka sentiasalah memberi jaga dan melarang daripada berbuat bohong, serta menyuruh taubat daripadanya. Tak daripada dia bohong Nabi, Nabi sentiasa dia berjaga-jaga dengan dia. Nabi tak percaya penuh dah dekat dia. Bahkan Nabi bila nampak dia, Nabi pesan dia, hang bertaubat daripada perbuatan bohong hang ni. Jangan duk buat dah lain kali. Berapa kali jumpa, berapa kali Nabi duk pesan ke dia. Nabi tak boleh dengan bohong ni. Maka sentiasalah di dalam diri laki-laki itu ingat akan bohongnya yang tiada menyenangkan hatinya
daripada mendengarkan suruh taubat Nabi SAW itu. Dia jadi macam satu tak tenang jiwa dia. Pasal apa? Jumpa Nabi, Nabi macam cop dia kaki pembohong. Jumpa Nabi, Nabi pesan dekat dia, hang lain kali jangan bohong, hang bertaubat, jangan duk buat dah benda ni. Dia buat sekali aja, tapi Nabi ingat sampai bila-bila bohong yang dia pernah buat kepada Nabi SAW, sehinggalah diketahuinya akan perkara itu, bahawasanya sesungguhnya dirinya telah jadi taubat daripadanya. Bila dia nak boleh rasa hilang rasa bersalah dia, sehinggalah Nabi habaq kat dia, kata taubat hang Allah sudah terima, baru dia boleh rasa senang. Kalau tidak, selama-lama dia hidup dalam rasa bersalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang kata bohong ni. Bermula ini hadis hasan, dia kata bercakap bohong kepada budak-budak pun ditegah oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Bukan kata bohong kat Nabi, bukan kata bohong dekat mak, bukan kata bohong dekat anak, dekat budak-budak pun Nabi tak bagi. Macam tu. Baik, kata dia demikianlah tersebut dalam hadis yang diriwayatkan daripada satu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nama dia Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qala li sabiyyin ta'al haka thumma yu'ti fa hiya kadhibah." Itu dia hadis dia. Barang siapa berkata kepada satu budak, sabi ini budak kecil. Barang siapa yang berkata kepada satu budak kecil, ta'al maksud dia apa? Mai. Haka bahasa Arab maksud dia khuz, ambil. Dia panggil satu budak, ta'al mai, ambil ni benda ni aku nak bagi kau. Kemudian tidak diberinya apa-apa sesuatu kepada budak itu, maka itu satu bohong. Nabi kata tak lemah budak-budak kita duk buat lah. Kan kita kata kat anak kita, ni hang kalau ni ayah bagi kat hang ni. Tengok dia buat benda yang kita suruh tu, tengok tak bagi ke dia. Kita kata dia dah lain kali kena buat lagi sekali, baru ya. Kita bohong dia. Bohong tu bercalak di hati dia. Dia tengok kita, dia kata serban aja tak boleh pakai. Jahannam kita ni pada mata budak ni. Budak-budak pasal kali apa? Challenge kita kalau kita tak betul dia boleh kata dia kata kat kita. Dia kata tu satu pasal. Dia tu kepercayaan dia kat kita tu kita nampak, tapi duk dalam hati dia. Tuan-tuan dia pakai dah. Dia mengaji saja dia dah. Mohong dia bohong tu. Habis kita. Baik. Maksud hadis itu ia seorang itu benar pada cakapnya dan pada kelakuannya, sehingga jikalau bergurau, jikalau main-main ataupun jikalau memanggil budak-budak sekalipun, maka jikalau seseorang itu tidak menyempurnakan apa yang dia kata dia tak tunai, maka terbilang ia bohong. Itu dia. Tak boleh, dia kata itu pun dianggap bohong. Maka maulah jaga-jaga dengan sungguh-sungguh, jangan bohong, dia kata. Berapa kali dia ulang sebut jangan bohong, dan tuntut dengan sungguh cakap benar dan kelakuan benar. Dia suruh kita ni sedaya upaya biarlah kita ni benar, nescaya dapat baik di dunia dan di akhirat. Kemudian tajuk baru, bab fil fuhshi wat tafahush. Itu bab yang datang pada menyatakan lucah dan berbuat lucah. Nak baca juga tajuk ni kan? Ketahuilah saudaraku, perkataan lucah ataupun cabul ataupun busuk mulut ataupun maki ataupun sebagainya, itu adalah perbuatan yang dikeji. Ini benda tak elok. Ini benda tak elok. Yang kata lucah, cabul ni benda ni tak elok. Jangan duk buat benda-benda macam ni, kerana benda ni keji di sisi Allah. Semuanya dinamakan fuhsyun di dalam bahasa Arab. Keji makna dia. Dan bersifat dengan sekalian sifat itu dinamakan tafahush. Siapa yang mulut ni bercakap, dia bercakap kocong. Bila bercakap, dia bercakap maki orang. Bila bercakap, dia bercakap bohong. Ini semua dia masuk di dalam perkataan keji. Siapa yang dia buat macam ni, dia panggil tafahush. Yakni orang yang suka mengeluarkan cakap carut dan cakap mempermaki dan menista, dan dinamakan perbuatan lucah dan kotor namanya. Itu kotor, dia kata. Cakap mencarut pun kotor. Ni ke pula duk tayang gambar-gambar tak elok ni. Lagi karut benda ni.
Dan siapa berbuat jahat seperti zina dan mengambil bini orang dan lainnya, dinamakan memperbuat keji, dia kata. Siapa yang buat kerja-kerja macam ini, buat benda jahat, benda kotor, bini orang dia pergi berkenan. Punya banyak orang perempuan yang tak menikah lagi, dia tak berkenan, dia pergi duduk berkenan bini orang. Ada ni dalam masyarakat ni, jadi satu trend benda ni. Sampai letak duit pun dah. Letak duit, duduk semeja, duk kena tarik 4 orang, tak duit. Challenge hang pergi tackle bini dia tu. Kalau hang dapat, ambil ni, bagi 10 ganda ni lagi bagi kat hang. Jahat. Ini yang kata kerja jahat. Dia ni pun kata, dia pun accept cabaran ni. Dia terima cabaran ni. Dia kata, bagi kat aku sebulan. Kalau sebulan aku tak boleh perlai rumah tangga dia, jangan panggil aku. Sebut nama dia. Dia jahat. Tak tahu pasal apa, dia jadi jahat macam ni. Bagi kat aku sebulan. Kalau aku tak boleh perlai rumah tangga dia, kalau aku tak boleh ambil bini dia, jangan panggil aku nama ni. Dia buat. Dia boleh. Jahat. Ini yang ditajuk malam ini, benda keji. Yang sangat dikeji oleh agama. Dia kata. Maka semuanya itu dikeji oleh syarak. Hanya memperbuat dan mencabul orang itu. Terkurang kejinya dengan nisbah kepada zina. Tapi nak banding dengan zina, zina teruk lagi. Karena hadis Nabi SAW kata, perbuatan paling keji apa dia? Apabila orang itu berzina dengan isteri jiran dia. Dia berzina dengan bini orang, itu dah cukup kotor dah. Dia berzina dengan bini jiran sebelah rumah dia. Pak, macam mana jahat dia. Nabi bagi tahu. Dan semua benda hak Nabi sebut adalah menjadi penyakit dalam masyarakat hari ini. Jadi. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Bercerai-berai rumah tangga tu, laki pun dah tahu dah cerita ni apa semua. Cerai bang bini, kot kata dia nak ambil bini kau tu buat bini dia pun tak juga. Dia sekadar nak tunjuk jantan dia depan kawan-kawan tadi ni. Kata dia boleh perlai rumah tangga kau tu. Melingkup rumah tangga tu, dia pun tak ambil bini orang tu. Agama kita ni, agama Islam ni tuan-tuan, agama yang praktikal. Dia buat mai hadis-hadis ni, hadis yang menyentuh tentang penyakit yang memang ada dalam masyarakat. Pasal apa? Pasal masyarakat ini diduduki dan didiami oleh manusia. Manusia ada buat kerja ni. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Kerana melucah dan mencabul itu dengan mulut, berzina itu dengan perbuatan. Maka zina itu lebih keji lagi. Maka lucah dan cabul itu mencacat akan suatu yang ada padanya. Sebagaimana tersebut hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi. Kata dia an Anas bin Malik qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma kana al-fuhshu fi shay'in illa shanah. Diriwayatkan daripada satu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nama dia Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Kata dia sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiada ada lucah dan cabul dan busuk mulut pada suatu itu, melainkan dicacatnya akan dia. Siapa hak mulut ni suka duk lucah, suka duk buat benda tak elok, dia cacat. Dia tu dianggap cacat akhlaknya di sisi orang semua. Tapi orang takut. Nampak dia, orang lari. Pasal apa? Saat lagi keluar di mulut dia, dia bercakap ni, siapa duk ada dengan dia malu sekali. Jenis macam ni, jenis mulut tak ambil insurans ni. Mulut tak ambil insurans. Dia nak kata apa, dia kata, dia teringat apa, dia sebut. Dia tak fikir kata benda tu tak sepatutnya keluar daripada mulut dia. Setidak-tidaknya dia orang tua, dia kena jaga tu. Harga diri sebagai orang tua tu, dia tak jaga. Dia bercakap ni, siapa ada keliling pun malu sama. Nak lari daripada dia. Kalau sampai macam ni, dia cacat akhlak di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, kata Imam Al-Ghazali di dalam Ihya, bermula hakikat lucah dan cabul itu ialah keluar cakap-cakap yang keji dengan terang-terang. Maka kebanyakannya berlaku ia pada beberapa lafaz, uncuk dan barang yang ta'aluk dengan yang Imam Al-Ghazali ceritalah. Yang kata cakap lucah tu apa? Jenis cakap benda tak elok hak terbit di mulut dia. Tuan-tuan terus tengok bawah tu. Maka tiada lebih terang cakap lucah itu daripada kata ancuk. Selalunya dipakai oleh orang lucah dan pencabul itu dengan nak maki dan nak mencaci orang. Dia kata.
Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa ma kana al-haya' fi shay'in illa zana." Nabi kata apa? Dan tiada ada malu pada sesuatu itu melainkan dihiasi akan dia. Kita kalau ada malu, kita nak cakap tak elok, kita malu. Malu takut apa? Menjatuhkan maruah kita. Itu perhiasan pada diri kita. Orang respect kita. Tak pernahlah kita ni nak keluar di mulut kita cakap-cakap yang tak elok ni, yang orang dengar, orang jadi malu dengar. Tak pernah keluar di mulut kita. Kita jaga benda tu. Kerana duk jaga tu, kita ni ibarat orang yang mendapat perhiasan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah hiasi kita dengan akhlak yang elok. Bermula ini hadis hasan lagi gharib. Dia kata, masalah lucah dan cabul tak busuk itu daripada syaitan. Demikianlah hadis yang datang riwayatnya daripada Abi Umamah radhiyallahu anhu. Kata dia, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, malu dan sedikit cakap itu iman. Kita ada segan nak bercakap benda ni, segan. Dengan bini, dengan anak-anak pun kita nak bercakap lebih kurang kita segan. Takut anak hilang respect pada kita. Kita duk mengajak di masjid, kita nak bawa contoh-contoh yang rasa tak sesuai, kita filter, kita tak bawa contoh tu. Pasal kita yang duk dengar, orang yang duk dengar ni lebih tua, lebih berumur daripada kita. Jangan kita duduk bercakap benda-benda tak elok macam ni. Itu tanda ada kehormatan pada diri kita. Dan orang yang korang bercakap, itu bagus. Kita si Kelubuk baru 2-3 hari lepas, sahabat baru pension kerja majlis perbandaran. Kata orang pendiam, tak cakap banyak. Masjid, tiap malam ada di masjid, maghrib, isya, semayang, mengaji semua. Tengah duk wirid lepas semayang, kata rebah atas cikgu duduk sebelah dia, rebah habis umur atas masjid. Dia sebut ni siapa ni, dia sebut nama orang, kenal tak kenal pasal dia penyengah. Dia tak jenis mulut tak elok ni, jenis orang yang memelihara diri. Allahu Akbar. Tuhan bagi macam tu. Mati dia cantik, cukup cantik. Contoh yang selalu saya bawa yang cerita Pak Haji Tikam Batu tu, Pak Haji Ramli tu, saya pernah cerita banyak kali di banyak tempat. Cukup sayang dekat dia, Pak Haji Ramli. Mati bulan puasa, tengah semayang tarawih, tengah duk qiyam. Tata dia lembut lutut, dia rebah atas kawan sebelah, meloreh jatuh terus sujud. Habis. Mati dia tak ada cerita tak elok, semua cerita elok aja. Mati dia ni tak ada cerita tak elok, tak ada seorang nak cerita kata dia ni tak elok, melainkan semua cerita dia ni bagus. Semayang waktu, tiap-tiap waktu di masjid, lepas semayang, tiap-tiap waktu semayang dia baca Quran. Sebut Pak Haji Ramli, orang nampak duk baca Quran. Dia sampai macam tu. Dia boleh letak satu trademark pada diri dia. Pak Haji Ramli ni siapa? Pak Haji Ramli ni ialah satu orang yang semayang waktu, tiap-tiap waktu masjid, tiap-tiap habis semayang baca Quran. Kuliah saya kalau area Sungai Petani, Kepala Batas itu dia nanti ada duduk belakang. Tak main ke depan, tak tampil ke depan apa semua, cuma kita kenal dia tu. Satu Mr. Nobody, siapa pun, bukan dia ni satu orang yang ada nama, kenamaan dalam masyarakat, pasal kaya ke, pasal tak ada. Dia orang kampung, buat bendang, apa semua. Dia dah cerita dalam kuliah di sini, anak-anak semua berjaya, mengaji universiti, keluar kerja cantik-cantik, bagus apa semua. Dia ada buat bendang. Orang kampung kata, awak yang Pak Haji tu, anak-anak tak tolong, tak bagi duit setiap bulan. Oh, dia kata bagi. Habis yang duk buat bendang juga, pasal dah tua, dah rehat. Dia kata bukan apa, dia kata buat bendang ni boleh buat keluar zakat. Tuan nak cari mana orang macam ni? Dia buat bendang tu pasal dengan buat bendang tu dia boleh buat keluar zakat, ibadat dia buat. Meninggal daripada rumah mayat nak main masjid Tikam Batu tu, rumah mayat ni tak boleh usung. Punya ramai, tak tahu main mana ni orang ni. Allah gerak hati semua orang. Pak Haji Ramli nak pergi, daripada pintu rumah mayat, pegang macam mana mayat di Masjidil Haram, Masjid Nabawi tu. Pakat pegang seorang sikit, simpan.
Allah Subhanahu wa ta'ala bagi benda tu. Tapi Allah nak bagi pun dia nak tengok siapa. Kita dah baca cerita Nabi, sahabat Nabi. Kadang-kadang kita berasa jauh. Kita berasa tak boleh nak pergi tahap mereka. Tak ni ada keliling kita ni. Ada orang yang boleh buat macam ni. Dia buat baik. Dia tak kira apa. Dia tak ada musuh seorang pun. Tak ada siapa sakit hati kat dia. Dia buat baik. Dia nak cari keredaan Allah. Allah hantar orang main tunjuk kemuliaan dia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Itu sebablah hadis ni sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia kata wa ma kana fi syai'in illa zana. Dan tidaklah ada malu pada seorang itu melainkan dihias dia. Allah bagi dekat dia satu perhiasan kat malu yang ada kepada dia tu. Baik, dan datang dalam satu riwayat daripada Siti Aisyah radhiyallahu anha, katanya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Aisyah, jikalau ada malu itu pada satu orang laki-laki, tentulah ia itu laki-laki yang saleh. Nabi kata kalau ada satu orang yang dia ni malu nak bercakap benda tak elok, dia orang baik, Nabi kata. Dan jikalau ada lucah dan cabul itu pada satu laki-laki, tentulah dia satu laki-laki jahat. Nabi kata satu orang yang mulut dia bercakap tak elok, itu tanda jahat. Tak elok dia ni. Masalah berperangai bagus, maka itulah yang terpilih. Lagi orang yang baik, lagi terpuji ia. Demikianlah tersebut dalam hadis At-Tirmizi. Kata dia an Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khiyarukum ahsinukum akhlaqan wa lam yakun an-nabi sallallahu alaihi wasallam fahishan wala mutafahishan. Diriwayatkan daripada satu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, nama dia Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma. Kata dia sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bermula pilihan daripada orang-orang kamu. Maksudnya bermula orang yang terpilih di sisi Allah itu ialah orang yang elok daripada sekalian kamu dari segi perangai akhlaknya. Orang yang Allah pilih untuk jadi orang pilihan adalah orang yang akhlak elok. Itu maksudnya. Dan adalah Nabi SAW sebaik-baik makhluk yang tiada ada ia orang lucah dan tiada ia orang yang mengeluarkan cakap busuk dan mati carut. Itu dia. Nabi SAW sendiri dia orang macam tu, orang bagus. Tak terbit di mulut Nabi ni bercakap tak elok ni, tak terbit di mulut Nabi yang mulia ni, tak terbit. Dan tiada ia, yakni Nabi SAW, orang yang mencabul dan melucah orang. Nabi tidak pernah buat kerja yang tak elok macam tu. Nabi buka aib orang, nak londeh orang, nak cerita tak elok tentang orang, Nabi tak pernah buat benda tu. Dan Nabi tak suka orang buat benda macam tu. Ini Nabi SAW kata At-Tirmizi, ini hadis hasan lagi sahih. Masalah dia kata lucah dan cabul itu bukan daripada Islam. Ni lagi kasar. Demikian tersebut dalam hadis yang datang riwayat daripada Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu. Katanya adalah aku dalam satu majlis yang ada di dalamnya Nabi SAW. Ada di dalamnya Samurah. Ada di dalamnya Abu Umamah. Maka sabda Nabi SAW, bahawasanya lucah, mencarut itu bukan daripada Islam pada suatu. Dalam majlis ni Nabi peringat. Nabi kata ni benda lucah, benda tak elok, benda ini tidak ada dalam Islam. Nabi kata. Dan bahawasanya sebaik-baik orang pada Islamnya iaitu orang yang lebih elok daripada mereka itu akhlaknya. Nabi orang yang akhlak elok tu yang Islam pandang. Dan meriwayatkan hadis ini oleh Imam Ahmad di dalam At-Tabrani. Dan isnad Ahmad itu elok dan rawi-rawinya dipercayai. Nah, wallahu a'lam. Lepas ini kita ma jaa fil la'nah. Dia nak mai cerita sumpah laknat ke apa pula? La ilaha illallah. Tuan-tuan, adakah kita sengaja pilih tajuk ni untuk baca? Tuan-tuan, kita baca daripada tahun berapa? Tahun 2009. Betul? Kita baca daripada tahun 2009. Maka mustahil kita sengaja baca tajuk ni. Kan? Cuma dia punya sequence tu. Dia punya urutan tajuk kitab tu. Dia main macam ni. Pasal apa? Pasal Islam dia menjawab kepada permasalahan masyarakat. Islam ni dia menjawab permasalahan yang timbul di dalam masyarakat. So, tajuk selepas ni ma jaa fil la'nah. Itu bab yang datang pada menyatakan boleh kita laknat orang.
Boleh tak boleh kita sumpah supaya Tuhan laknat kita? Boleh. Ini tajuk yang akan datang. Nah, macam kita selalu sebutkan, bila kata Abu La'natullah alaih, boleh tak boleh? Boleh tak boleh kita sebut Abu Lahab La'natullah alaih? Boleh tak boleh kita sebut dekat satu orang yang belum mati, kita sebut dia La'natullah alaih? Abu Lahab tak apalah. Pasal apa? Terbukti dia mati pun memang mati kafir dalam keadaan memusuhi Nabi dan memusuhi Islam. Boleh kata ke dia Abu Lahab, Abu Jahal ni semua la'natullah alaihim ajma'in. Boleh kata. Pasal apa? Sudah terbukti di dalam nas mereka mati kafir dan dalam keadaan menentang Islam. Hak mana hak hidup, hak berjalan di atas muka bumi ni tak mati lagi ni, boleh tak boleh kita marah ke dia, kita kata la'natullah alaih? Kita marah dekat Perdana Menteri Israel, kita kata Netanyahu la'natullah alaih. Boleh tak boleh? Ini tajuk yang akan datang. Dan yang kata laknat tu apa maksud dia? Yang orang piduk sumpah laknat, dia faham ke laknat tu apa? Dia faham ke kata kalau Tuhan laknat hang ni jadi apa? Dia faham tak kata di zaman Nabi SAW, zaman Nabi, satu orang duk naik unta. Lepas tu unta tu jalan slow. Dia laknat unta tu. Marah pasal unta tu jalan slow. Dia laknat unta tu. Nabi suruh kawahan naik tu turun. Nabi suruh lepas unta tu pergi lagu tu aja. Pasal apa? Pasal Nabi kata dia sudah kena laknat Allah Subhanahu Wa Taala. Dan selepas tu apa jadi ke unta tu? Bulan depan. Ini dah hadis akan datang. Dia akan main cerita ni. Kalau menatang pun tak boleh kita laknat dia. Ini ke pula manusia. Itu tajuk dia, tuan-tuan. Kita hidup dalam dunia. Saya pesan kat diri saya. Saya pesan dekat tuan-tuan semua. Kita hidup dalam dunia ni, jangan sampai kita ni jahil agama. Itu aja. Kita hidup dalam dunia ni, jangan sampai kita ni jahil agama. Tak kira kita siapa lah. Kalau kita kata kita Islam, sayanglah Islam kita. Jangan kita buat benda yang menjahilkan hukum agama. Pasal apa? Akibat dia buruk sekali. Akibat dia buruk sekali. Itu tajuk yang akan datang. Maja'a fil la'nah. Kemudian dia masih ta'allumin nas. Cerita tentang hukum belajar salasilah keturunan. Kan? Belajar salasilah keturunan. Saya ada adik-beradik di Kubur Panjang hari tu ni. Allah yarham, meninggal dah. Dia buku. Dia ada buku. Dia daripada generasi keberapa dulu ni. Daripada dia ni keturunan Tok Mureh. Tuan-tuan tahu Kedah ni ada satu Tok Mureh. Dalam muzium Kedah pun ada Tok Mureh. Dia ada salah silah keturunan ni. Siapa menikah dengan siapa, anak berapa orang, nama apa semua dia ada. Semasa dia hidup, dia biasa pergi di rumah dia datang, dia bawa keluar buku tu, tunjuk tu dia ni. Dia kata ni hang mai kok mana, keturunan hang apa semua mai kok mana, kita bodoh tengok hak faham hak tak faham, sampai last sampai jumpa orang hak nama dua patah ya. Nama dua huruf. Kan? Nama dua huruf, nama kalau di eja Rumi ni 3 huruf. Orang dulu mana dia patah bubuh macam kita lah sampai 3 patah perkataan. Sampai anak nak minta masuk universiti, lepas AM sampai kotak habis. Tulis nama dia, nama pak tak masuk lagi, kotak habis. Nama sampai 3. Muhammad apa dia 3 nama dia saja tu habis dah kotak yang disediakan. Dia kata ni nama dia pun tak habis lagi, pak tak boleh. Orang dulu 3 huruf aja. Nama Som, S-O-M, ambil. Som pada muka Allah. Som aja. Kalau 4 huruf tu dah kira panjang. Piah, ada tulis tu, Piah. P-I-A-A. So Piah pun dia tak mahu dah, dia Piah ya, habis. Piah. Senang. Kita ni patah ni pasal apa yang jadi ni? Pasal tamak halobah. Nak bubuh semua. Muhammad pun nak bubuh. Apa ni nak bubuh, ini pun nak bubuh. Nak bubuh semua. Nak pilih satu ke nak buhat ni buat 3. Kemudian hari esok ni anak kerja buat name tag panjang dari lagu tu. Lagu nak masuk list pun berlaga name tag dia nanti maki kita balik. Ni yang tajuk tu baca maki-maki tadi, anak kita nanti maki kita. Dia kata ni pak aku lah, dia kata mengaji bagus sampai universiti, dibubuh nama macam trailer panjang. Bukan dia nak terima kasih kat kita ni duk karang panjang-panjang ni, dia marah kita pula.
Itu selingan aja, bukan ada apa. Tajuk akan datang dia tak main dah sampai macam tu. Tapi nak abang kata tak sahlah, sampai kemudian hari orang nak trace nasab keturunan kita menjadi susah kepada orang kerana terlampau panjang nama. Kan Nabi Muhammad pun sepatah aja Muhammad. Kan Adam, Idris, Nuh, Hud, 3 huruf dah. Kan Saleh. Ringkas aja. Sebab orang Arab sampai hari ni kau dapat anak perempuan buah ringkas aja. Salwa. Ini anak nama apa ni? Salwa. Pendek sudah dengar. Yang ni Huda. Yang ni Nuha. Nama anak dia Salwa, Huda, Nuha. Short tapi sweet. Nama tu kan? Ini sudahlah, jadilah. Jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala luangkan masa kita bulan depan untuk ikuti tajuk yang akan datang. Kita tangguhkan dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi. اللهم صل على محمد في الأولين والآخرين وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن سادتنا أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين بجاه خاتم المرسلين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم. اللهم أر الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم.